Kita ketengahkan pada pagi ini, iaitu Alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Johan Qari dan Qariah Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 2024 Masihi 1445 Hijrah. Jadi tanpa membuang masa Intan, apa kata terus sahaja kita ni perkenalkan tetamu undangan kita ini. Alhamdulillah, Johan Qari berada di sebelah kiri saya, Yang Mulia Tuan Haji Muhammad bin Ali. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Bersama kita juga Intan. Dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia ada Engku Fauzia Nadhirah binti Pengira Haji Jofri iaitu Johan Qariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah ya. Pertama kali kita ingin mengucapkan syabash dan juga tahniah ya di atas kejayaan yang diperolehi baru-baru ini dalam musabaqah membaca Al-Quran ya, bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 2024 Masihi 1445 Hijrah. Dan ribuan terima kasih kita ucapkan juga di atas kesediaan masanya pagi ini. Luangkan untuk kami berdua dan begitu juga penonton-penonton kita yang menyaksikan ya pada ketika ini. Jadi terus sahaja kita ni berkenalan dengan tetamu kita ni. Ramai yang mungkin mengenali sudah, tetapi ada baiknya jugalah ya kita diperkenalkan. Mungkin boleh mengongsikan pertama Tuan Haji Muhammad ya untuk mengongsikan sedikit latar belakang. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Haji Muhammad bin Ali, berumur 39 tahun dan bertugas sebagai pegawai pelajaran mengajar di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Limba. Berasal daripada Kampung Belimbing. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anda sendiri mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang? Latar belakang nama saya Engku Fauzia Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri, berumur 30 tahun. Masa ni tidak bekerja lah, belum ada pekerjaan tetap lah. Dan apa tadi berasal daripada kampung Anggrek Desa. Itulah saja. Latar belakang akademik juga. Boleh. Okay. Saya mempunyai degree dalam bidang sosiologi, antropologi dan master in management lah. Itu saja. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kita akan mendengarkannya dan juga berkenalan ya bersama dengan Johan Qari dan juga Qariah ya. Jadi kita ingin tanyakannya kepada Tuan Haji Muhammad bin Ali iaitu Johan Qari. Sejak bila mula bergiat aktif dalam pembacaan Al-Quran ini, Tuan? Alhamdulillah mula bergiat aktif sebetulnya sejak daripada zaman sekolah rendah lagi. Hingga membawa kepada zaman sekolah menengah, kemudian seterusnya ke peringkat belia dan sehinggalah masa kini di peringkat dewasa. Alhamdulillah ya. Jadi dari kecil lagi sudah mula bergiat aktif ya di dalam seni pembacaan Al-Quran ini tadi ya. Betul. Sebenarnya mendapat sumber inspirasi daripada siapa? Mula sekali belajar Al-Quran iaitu daripada ayah saya sendiri. Beliau mengajar saya membaca daripada daripada muqaddam. Sehinggalah kepada belajar Al-Quran, seterusnya dihantar ke guru-guru di surau, masjid dan belajar daripada banyak guru lah. Sehingga masa kini masih lagi belajar. Apa yang sangat-sangat diminati oleh Tuan Haji Muhammad sendiri dalam seni pembacaan Al-Quran ini? Sangat diminati. Kalau dalam maksudnya tu minat dari faktor seni suara itulah. Jadinya dalam bidang taranum lah khasnya dalam bidang Al-Quran. Jadi membaca secara bertaranum. Itulah di antara yang diminati. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Jadi kita juga ingin tanyakan kepada Engku Fauzia. Kita mengetahui ya di mana bonda Engku Fauzia juga aktif ya dalam pembacaan Al-Quran ini. Tapi ingin tahu juga ya sejak bila mula bagi aktif dalam pembacaan Al-Quran ini? Sama je lebih kurang dengan Ustaz Muhammad. Saya bermula dari umur 8 tahun lah dari sekolah agama mengikuti pertandingan lah tu. Masa tu diajar oleh ibu saya sendiri. Masa tu kan tu 2003 kalau anda silap mula nyorang berjinak-jinak lah disuruh ikut pertandingan walaupun belum paham apa pertandingan itu.
Sebelum itu melihat saja ibu saya orang bertanding di atas pentas tanpa mengetahui apa maksudnya bertanding atau jadinya macam sampai lebih kurang sama lah macam dari sekolah agama ke sekolah menengah, lepas tu masuk lagi peringkat belia, tu dewasa kebangsaan, seterusnya macam mungkin Asia Tenggara dan antarabangsa. Alhamdulillah pernah nyorang semua jenis pertandingan itu kalau boleh ikutlah. Macam itulah tu. Kira khusus pertandingan lah yang saya minati itulah. Jadi sumber inspirasi Dayangku sendiri? Sumber inspirasi of course mama saya lah sendiri. Ibu saya sendirilah. Alhamdulillah macam ibu saya nyorang set a high standard istilahnya untuk kami adik-beradik lah yang sudah nyorang diarahkan ke arah itu. Kiranya macam apa-apa pun ujung-ujungnya kan jadi macam role model kan jadi macam mama macam itu. Itulah alhamdulillah. Biasa sekali Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah kita mengetahui bersama pada minggu lepas sahaja Jaya Khori disandang oleh Awang Haji Muhammad bin Ali dengan markah 92.8% dan manakala Johan Khori disandang oleh Dayangku Fauziah Nadhira binti Pengira Haji Jofri dengan markah 89.83%. Jadi kita percaya sahaja pasti akan ada persiapan yang dibuat sebelum pertandingan berkenaan. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah antara persiapan dan juga cabaran sebelum pertandingan tersebut? Alhamdulillah persiapan tentunya memanglah ada dibuat seperti menghadiri bengkel yang dianjurkan khususnya oleh Kementerian Hak Ehwal Agama melalui bahagian Kemajuan Syiar Islam. Jadi mereka mendatangkan pembengkel daripada luar negara iaitu daripada Republik Indonesia. Kemudian di samping itu juga ada membuat latihan-latihan persendirian di rumah, berkongsi dengan kawan-kawan. Kemudian di samping berbekalkan pengalaman-pengalaman yang sebelum ini, yang mana pertandingan-pertandingan yang telah diikuti sebelum ini. Dan manakala cabaran pula ialah bagi saya sendiri untuk menjaga tahap kesihatan itulah penting. Itu kerana cabaran yang rasanya mencabarlah apabila kalau ditimpa contohnya demam, sakit suara di hampir-hampir pertandingan. Jadi itu merupakan satu cabaran bagi saya. Jadi kalau macam tips daripada Tuan Haji sendiri, macam mana cara untuk menjaga kesihatan tersebut? Untuk menjaga kesihatan dari segi suara mungkin, fizikal, sukan. Sukan di antaranya. Kemudian mengelakkanlah daripada apa-apa yang boleh mungkin merosak suara, merosak kesihatan. Itulah yang cuba dielakkan. Permakanan dijaga juga. Setakat ini kalau saya sendiri secara peribadi tidak begitu orang berpantang, tapi makan apa saja, cuma dikontrol sikit saja. Mana-mana yang boleh mungkin memberi efek kepada suara. Jadi dikontrol lah. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang lah. Ya betul. Kalau Dayangku sendiri ni, macam mana persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan akhir ini dan tadi sebelum inilah ya, dan apa cabaran-cabaran yang dihadapi kalau boleh dikongsi sama? Kalau persiapan persiapan sama lebih kurang juga pasal kami disediakan bengkel oleh namanya itu bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hak Ehwal Agama, mendatangkan qori daripada Indonesia lah tu, Ustaz Das Rizal M9. Jadinya macam itu seminggu sebelum kalau tidak silap kami berada di dalam kelas lah tu untuk menuntut ilmu lah juga daripada Ustaz Das Rizal. Jadinya selain daripada itu di rumah ya jual lah. Pasalnya memang setiap tahun rutin itu memang sama. Sebelum pertandingan itu 2-3 bulan ataupun paling akhir pun sebulan sebelum itu memang sudah menjalankan latihan lah. Bila-bila musim-musim pertandingan itu dalam 2 kali ke 3 kali seminggu itu memang latihan lah. Latihan berterusan. Samping itu juga memang kalau saya sendiri berpantang lah tu, memang dipantangkan oleh mama saya sendiri. Pasal kalau indah
makan apa saja kan. Jadinya memang mesti dikawal lah sedikit. Apa saja yang perlu dipantang? Apa saja yang perlu dipantang biasanya macam buah-buah yang durian, segala rambutan, segala mata kucing. Yang sudah musimnya. Penggemar durian lah. Dia juga penggemar, tapi tem orang makan itu mau jadi rihan makan kan, istilahnya macam itulah. Tapi biasanya tem musim durian itu hijau musim pertandingan, jadi paksa berkorban landa, jangan janta makan istilahnya. Even kalau birthday pun ada cake, ice cream apa tuh, itu memang diharamkan buat sementara waktu lah. Jadinya ndak dapat menangis baik jangan dimakan lah, jangan mencoba nasib lah, memang ndak akan kena bagilah. Jadinya sestrik itulah mama dalam mengawal kami punya pemakanan daripada kami punya aktiviti. Macam kalau biasanya sebelum mandi berjalan sampai malam, jangan berjalan sampai malam, macam itu istilahnya. Cuma tu kalau berjalan orang 7 hari dalam seminggu itu artinya hari-hari itu ya kurangkan tu saja. Kalau boleh jangan berjalan dulu supaya endang alih lah istilahnya. Tapi exercise memang jalan lah. Jadi cuba untuk dielakkan lah ya. Cuba untuk dielakkan. Sebegini, begitu juga aktiviti-aktiviti yang yang dikongsikan sebentar tadi. Yang boleh menjejaskan kesihatan atau janganlah. Pasal kalau angin malam apa segala macam itu memang ditakuti. Macam kalau badan saya sendiri macam indah berapa kan tahan je lah kalau akan berjalan malam. Imun sistem itu dah berapa kan tahan lah. Macam mudah apa sinus apa segala macam selisma berasin itu kalau akhir balik ke akhir kalau terlampau ngalih memang. Malam tu lagi sajuk kalau sajuk musim hujan-hujanan ni lagi. Tu bahayalah. Itu yang saya. Jadi cabaran-cabaran yang dia hadapi sendiri sebelum pertandingan ataupun semasa pertandingan, persiapan macam mana? Kalau cabaran iaitu macam Ustaz Muhammad cakap tadi, kalau sakit dekat-dekatkan apa namanya itu pertandingan bertanding. Kadang-kadang dijaga sudah semua sekali, tapi mungkin terlampau stres atau apa kan, itu kadang-kadang mental memainkan peranan penting juga kan, macamnya orang mind over matternya orang sebenarnya. Tapi kalau untuk saya sendiri macam benda tu bukan masalah sebelum ni, tapi sudahnya orang makin serius macam sudah umur dalam 25 kata saya mau akan meraih kejayaan tu kan tu. Jadinya memang orang makin mengambil serius tentang perkara itu, jadi mungkin mengafek sedikit kesehatan diri sendiri. Pasal macam berpikir sampai dah tidur itu ini overthinking lah istilahnya tu. Pasal kalau Brunei uri tu. Uri dulu ndak uri, sekarang ni kan macam bukan sekarang adalah sebelum ni, especially yang masa saya pertama kali mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Pasal masa tu saya nombor 2, jadi ndak expect untuk dihantar ke luar negara lah, macam merasakan diri itu macam mungkin kurang layak lah untuk mewakili negara. Jadinya untuk meet the expectation itu kira stres, bebannya itu berat sedikit lah. Padahal saya memang suka bertanding, kayaknya mungkin harapan orang ramai itu macam rasa juga diri kan orang menampilkan yang terbaik. Tapi alhamdulillah Johan Qariah ya, untuk tahun ini macam mana perasaan Daiko sendiri? Alhamdulillah, kira bersyukurlah kira dapatnya orang menjuarai pertandingan tersebut. Pertandingan ini buat kali ketiga kan kalau indah silap. Jadi satu perkara yang orang indah mudah. Pasalnya ketani pun anda tahu nomor berapa, yang penting menampilkan yang terbaik di atas panggung itu, bersyukur tak sudah tapi sudah mendapat Johanna tu macam sedikit perasaan lega alhamdulillah, macam berbaloi lah pasal kalau tahun depan belum tentu kan, tapi insyaallah akan dipertahankan latihan-latihan. Kalau Tuan Haji sendiri macam mana perasaan setelah bergelar juara tu? Alhamdulillah, memang gembira, kemudian syukur juga kerana atas dorongan kedua ibu bapa, doa-doa mereka, doa daripada keluarga, kawan-kawan dan yang mengenali diri saya. Jadi ala kulli hal bergembira dengan keputusan. Gembira Alhamdulillah ya. Sebenarnya proses pertandingan ini mengambil masa berapa lama kan ya? Berapa peringkat? Sebetulnya daripada peringkat masjid, kemudian ke suku akhir, kemudian ke separuh akhir, kemudian barulah ke peringkat akhirnya. Tempohnya itu berapa lamanya itu Tuan? Dijangkakan dalam lebih kurang adalah
mungkin Sampai sebulan. Lebih. ada 7 bulan, 8 bulan mungkin lebih kurang macam tu. Lebih kurang. Satu proses perjalanan yang agak panjang juga. Ya. Ya. Dan juga ya kalau kita melihat ya yang ikut bertanding juga memang mereka-mereka yang memang dikenali ya, contohnya seperti pengira Muhammad Amir Aiman, ya Awangku Adi Nazri dan juga Dayangku Siti Umi Syazana ya. Memang kita ni memang kita mengetahui mereka ini pembacaan memang mantap dan juga mantap lah ya. Betul. Jadi mungkin ada kata-kata semangat ya buat mereka yang baru saja mempelajari pembacaan Al-Quran supaya tetap terus bersemangat mempelajari pembacaan Al-Quran. Mungkin boleh Tuan sendiri mungkin ada tips ataupun kata-kata semangat, silakan. Saranan kepada siapa sahaja yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang Al-Quran ini, teruskan, silakan, jangan berputus asa apabila gagal mencoba sekali dua kali, tetap terus mencoba. Dan kerana kegagalan dalam kita ni mendalami ilmu Al-Quran itu tidak sia-sia. Tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala juga, di samping kita ni menambah ilmu yang sedia ada. Jadi itulah, jangan mudah berputus asa, dan apabila sudah berjaya jangan merasa berpuas hati, teruskan mempelajari dan memperbaiki dan sebagainya. Apa yang perlu ada menurut Tuan Haji sendiri pada diri seorang qari itu? Semestinya yang perlu ada suara. Suara, jadi suara itu merupakan anugerah, aset ataupun anugerah daripada Allah SWT. Masing-masing mempunyai suara, masing-masing mempunyai kelebihan suara. Jadi apabila mempunyai sudah mendapat suara yang berbakat, jadi dengan sendirinya mudah untuk mempelajari dan mempelajari Al-Quran, khususnya dalam bidang ilmu tarannum ini. Dan juga di antara selain suara iaitu minat juga. Minat itu yang akan mendorong seseorang itu untuk terus berlatih, mencuba dan mendalami Al-Quran. Ya. Kalau dari Dayangku sendiri macam mana? Mungkin ada tips? Tips itu, okey. Kalau tips, tips apa tu? Ya, tipsnya macam mana untuk bagi semangat kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak untuk mempelajari seni tarannum Al-Quran ini. Okey, kalau itu untuk saya sendiri, based on pengalaman sendirilah, kira fokus dengan diri sendiri punya bacaan, improving ketani punya bacaan sendirilah. Kalau kan fokus arah orang lain sampai bila-bila pun tidak akan maju. Pasalnya ujung-ujungnya diri kan mengatasi orang jantah tu. Atasi diri sendiri saja. Tahun lepas macam mana, tahun ini macam mana, tahun depan mau tahu lagi. Perbaiki diri sendiri. Pasalnya ujung-ujungnya kalau yang based on apa yang saya tahu, itu menambah stres lah. Kalau saya melihat orang-orang yang baru-baru ini kan akan melawan, jangan tentu. Fokus diri sendiri saja. Walaupun belum dapat nombor ke apa segala macam, saya pertama kali masuk dewasa kebangsaan saya nombor 6. Paling buncit lah, paling muda masa tu. Ustaz Muhammad pun muda masa tu lah. Saya paling damit lah. Kira itu pun menjadi satu pendorong semangat lah. Pasalnya saya sendiri tahu saya tidak akan dapat mengatasi senior-senior yang masa lebih itu berbakat, lebih berpengalaman lah masa itu kan, macam orang-orang yang guru-guru saya juga masa di skim tilawah Al-Quran remaja. Jadi saya ikut itu pun untuk orang ada pendedahan macam happy dapatnya orang merasai sama-sama satu pentas dengan guru-guruan ni. Itu salah satunya orang pencapaian peribadi. Tidak payah pun nombor 1, nombor 2 masa itulah. Kira sudah gembira. Jadinya kalau untuk para orang-orang luar di sana yang kan berkecimpung, just focus on kamu punya bacaan. Lepas itu mesti berguru. Pasal kalau diri sendiri saja kan ketani dah sadar bah. Kadang-kadang even ketani baca muratal pun ndak kena tasmik. Salah baris pun ketani indah pikir lurus, tapi sudah ditasmik ada salah baris. Bukan dia yang pandai membaca, tapi salah kan macam ada blind spot lah istilahnya. Pasal itu gunanya guru lah untuk saya pribadi ya. Kalau ndak ada guru, mungkin kemungkinan ketani itu macam bertempiaran istilahnya. Jadinya itu gunanya guru untuk menuntun ketani ke arah yang lebih mungkin berpengalaman, tapi untuk pertandingan ini khususnya kalau saya pribadilah untuk
selagi berkecimpung, selagi apa namanya itu, selagi mengikuti pertandingan itu bergurulah. Walaupun tak habis pertandingan, kalau boleh berguru. Itulah. Teruskanlah ya. Teruskanlah berguru itu. Alhamdulillah, satu tips yang menarik ya untuk kita ikuti bersama. Perbaiki diri sendiri terlebih dahulu dan jangan lupa untuk berguru. Dapatkan seseorang lah untuk memerhatikan, mengajar kita ni dalam segi bacaan. Kemudian dari situlah ya, kembangkan diri, banyak bertanding, banyak pengalaman, banyak je pengajarannya insya-Allah ya. Difahamkan pagi ini kita akan mendengarkan sedikit bacaan Taranum Al-Quran daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad, begitu juga Dayanku sendiri ya. Jadi terlebih dahulu kita ni persilakan Tuan Haji Muhammad bin Ali Johan Qari untuk membacakan surah pilihan beliau. Surah apa ni Tuan Haji? Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. Jadi audio penonton sama-sama kita berikan perhatian dan juga kita ikuti seketika bacaan surah Al-Ahzab ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar kata Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah ya. Sebentar tadi merdu sekali ya bacaan daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad bin Ali ya, surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Ibu terima kasih kerana telah mendengarkan ya bacaan ayat tersebut. Ya, dan seterusnya ini kita akan mendengarkan yang pembacaan Al-Quran dari Dayanku Fauziah Nadhira. Surah apa ni Dayanku? Surah At-Takatsur ayat 1. Ayat 1. Sampai habislah. Okay. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Masya Allah ya, luar biasa sekali bacaan daripada qari dan juga qariah kita ni ya, yang telah pun berkesediaan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Pengisian kita di Rampai Pagi bersama Johan Qari dan qariah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 2024 1445 Hijrah. Mengakhiri ruangan wawancara ini, mungkin ada yang ingin disampaikan pertama Tuan Haji kepada penonton-penonton kita ni? Cuma sedikit saranan ataupun tips. Jadi untuk kita belajar Al-Quran ini, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya apa kata orang, tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi insya-Allah ia akan menemani kita sehingga ke akhirat nanti. Untuk mudah-mudahan dengannya kita mendapat syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran tersebut ya. Kalau daripada Dayangku sendiri, kata-kata akhir yang mungkin boleh dikongsikan sebelum kita mengakhiri? Samalah lebih kurang juga. Itulah kira bacalah Al-Quran setiap hari ya. Al-Quran setiap hari. Macam apa namanya tu, macam buatlah hari-hari itu macam Ramadan istilahnya. Orang kan itulah saja. Baik, sekali lagi kita di Rampai Pagi ingin mengucapkan syabash dan juga tahniah di atas kejayaan yang baru saja dicapai, dan pastinya ini menjadi sumber inspirasi kepada kita berdua, begitu juga penonton-penonton kita ni yang menyaksikan ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan lebih ramai lagi lah ya lahirnya daripada anak-anak tempatan kita ni, qari maupun qariah negara. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain masa, mungkin dengan perkongsian yang lain pula, dan kita doakan kejayaan juga ya ke depannya, khususnya dalam seni taranum bacaan Al-Quran ini nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.